أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 20. Muka surat 20, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 20, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka tiada gugur sembahyang daripada seseorang sekali-kali. Maka tiada gugur sembahyang, yakni tiada gugur kewajipan sembahyang. Tiada gugur kewajipan sembahyang. Faham tak? Tiada gugur. Kalau gugur kewajipan sembahyang, faham tak? Gugur kewajipan, makna tak wajib lah. Tiada gugur kewajipan dengan makna kekal kewajipan sembahyang. Ayat kita ni moden dah tau. Moden dah tau. Kita tak moden. Maka tiada gugur sembahyang, yakni tiada gugur kewajipan sembahyang. Tak moden lagi ayat. Ayat moden nak kata macam mana? Maka tiada ayat mana esok? Orang sekolah? Ayat moden esok orang sekolah kan? Maka tiada macam mana? Moden dah? Gugur-gugur ni macam gugur di medan peperangan tau. Itu gugur mati. Moden dah esok kata? Dah apa esok kata moden dah. Sebab dah ayat kita ni nak lebih faham. Macam cerita tengok lepas lah. Satu-satu tu ambil ilmu molek. Satu-satu tu ambil ilmu molek. Maka tiada gugur sembahyang, yakni tiada gugur kewajipan sembahyang dengan bahawa kewajipan tu kekal. Kewajipan sembahyang tu kekal. Daripada seseorang sekali-kali tiada gugur kewajipan sembahyang daripada seorang sekali-kali. Modern gitu. Tiada gugur sekali-kali. Tak sudah duduk pusing kat mana lah. Tiada gugur kewajipan sembahyang daripada seseorang sekali-kali. Dan jikalau, ni rayah dia, tak gugur juga ni. Tak gugur. Kekal kewajipan sembahyang. Dan jikalau bersangatan sakit sekalipun. Ni minggu lepas ni. Tanya, sakit macam mana yang bersangatan sakit? Patah tulang ke? Luka yang terbelah daging ke? Luar terbuka, nampak tulang putih. Mana? Bersangatan sakit. Ceritalah. Dan jikalau bersangatan sakit. Nampak macam mana kita sakit? Bersangatan sakit. Sakit tak bersangatan lagi. Itu boleh bersembang pun laginya. Tuhan semayang sakit. Pasal ni dia bersembang sedap.
Sakit. Ni. Ni penyakit. Penyakit budak tahu lah. Sebut semayang, sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Sebut semayang, sakit. Sebelum tu, duduk depan TV. Tanya semayang, masuk bilik dah. Sakit pula. Oh, sakit. Duduk tengok TV lama. Sakit. Ni kalau kata kok, budak kuning, tok laut. Budak kuning tok mana? Sakit. Dan jikalau bersangatan sakit sekalipun. Mana qaid dia? Selama ada akal. Selama ada akalnya. Apa maksud? Selama ada akalnya, akal seseorang. Apa makna selama ada akal? Maknanya dia masih lagi sedar. Bersangatan sakit sampai hilang akal. Barulah gugur kewajipan sembahyang bukan kerana sakit, kerana hilang akal. Boleh cerita pula. Bersangatan sakit macam manakah sampai kepada tahap hilang akal? Cuba beritahu. Tak ni, kita hidup puluh-puluh tahun dah ni. Tak kita hidup puluh-puluh tahun dah ni. Kita pernah merasai yang sakit sangat. Sakit yang paling sakit dalam hidup kita. Puluh-puluh tahun ni. Kita pernah merasai sakit yang paling sakit. Ada tak sakit kita yang paling sakit tu sampai hilang akal? Ada tak? Boleh cerita lah. Orang masjid kita ni. Kena buka telefon. Tengok komen dah FB. Orang masjid kita ni pendiam ni. Tak pernah sakit pada kita ni. Segar seumur. Memang bukan sakit demam tu tak ni. Hak sakit sangat-sangat. Hak bersangat-sangat sakit ni. Bukan sakit penimpala, sakit aurat. Ada cerita ni. Nak ceritanya bersangatan sakit. Ada tak dalam hidup kita puluh-puluh tahun ni bersangatan sakit sampai keselak tak sedar? Bukan pengsang. Pengsang tu cerita lain pula. Pengsang cerita lain. Sakitnya dia pengsang. Tu cerita lain. Hak pengsang tu pun termasuk hilang akal dipanggil. Ajing tengok filem. Itulah kunang lah. Tapi mungkin benda tu dalam dunia ni berlaku lah. Dia seksa tawanan untuk korek rahsia. Dia seksa tu sampai tahap pengsang. Sebab apa? Sakit sangat. Gitu tau. Lepas tu dia curah air supaya sedar kembali. Lepas tu dia seksa pula. Bersangatan sakit pengsang. Dia curah air. Sebab dia nak korek rahsia. Boleh jadi gitu. Sakit sangat. Pengsang tu termasuk dipanggil hilang akal. Sebab kita bicara bab semayang. Syarat wajib berakal. Syarat wajib berakal. Orang yang hilang akal gugur kewajipan sembahyang. Hilang akal ni dipecah 3. Hilang akal, berakal, syarat wajib. Syarat wajib yang Musa 21 tu kan saya baca mengelupah kan. Islam, balik, berakal, suci haid dan nifas. Syarat wajibnya berakal. Islam, lawan dia, kafir. Balik, lawan dia, kanak-kanak yang belum balik. Suci haid, suci nifas. Lawan dia, sedang haid, sedang nifas. Gila, kanak-kanak, sedang haid, sedang nifas. Tiada kewajipan sembahyang. Yang kita nak cerita sini, berakal. Berakal. Lawan dia 3, keluar 3. Berakal,
hilang akal. Itu lawang dia. Tapi hilang akal ni keluar 3. Yang pertama jelas lah, gila. Yang kedua, mabuk. Yang ketiga, koma, pengsang. Itu 3. Jadi pengsang tu termasuk hilang akal. Pengsang termasuk hilang akal. Jadi dia seksa ni sakit yang bersangatan, akhirnya pengsang. Disedarkan kembali, diseksa pula untuk dapat rahsia. Itu filem lah. Mungkin hak realiti pun ada. Ada ni. Kan orang kafir, kan sadis-sadis kan dia punya perangai dia kan. Ditawang kok. Mana lebih baik mati daripada hidup lah. Tapi dia tak mahu orang mati. Dia lebih suka tengok orang diseksa. Kalau mati bagi dia, tak merasai seksaan. Ni orang kafir. Ingat baik. Terutama sekali dengan orang Islam. Kalau bunuh, mati lalu. Tak mahu bunuh. Dia nak seksa, mana mati secara perlahan-perlahan. Macam-macam cara. Kalau kita buka dalam buku-buku sejarah kan. Orang kafir dulu kan. Dia tawan musuh dia, walaupun sesama kafir. Alat untuk menyeksa. Kan dia macam-macam kan alat untuk menyeksa. Dalam buku-buku tu lah, dalam buku-buku. Orang-orang putih zaman-zaman dulu. Dia punya alat untuk menyeksa. Jadi tengok tau. Dibubuh dalam kotak yang tajam-tajam. Gerok ni kena tajam, gerok ni kena tajam. Lama-lama kena juga lah. Tapi nak sampai ke mati tu, berhari-hari baru mati. Dia nak menyeksa. Dia nak supaya mati itu secara perlahan-perlahan. Ini manusia yang, apa? Sadis. Ni orang kafir. Jadi hak kita ni. Kita sakit ni. Pernah tak sakit yang bersangatan. Sakit yang bersangatan. Yang hilang akal. Sakit yang bersangatan. Hilang akal. Pernah? Kemudian sakit bersangatan tu pula. Tanya mengulupah. Contohnya sakit beranak. Contoh laginya sakit gauk. Mana boleh cerita lah ni? Boleh cerita. Cerita je lah. Tak pernah merasai, alhamdulillah lah. Tak ada lah gauk-gauk tu. Hak beranak tu sama telah lah. Tu saya cerita lah. Sakit. Saya pernah tengok orang lah. Pernah tengok orang. Sakit kencing manis saraf. Tahu? Sakit kencing manis saraf. Dia punya sakit tu, sakit dia tu. Apa? Sakit dok gamuk. Apa? Sakit dok gamuk apa? Dia panggil sakit yang tak nak cerita. Panggil apa? Sakit yang tak gamuk. Disebutkan ayat kapung. Kalau sakit sangat tu, orang kapung kata mana? Sakit yang teramat. Sakit yang tak boleh nak gamuk. Bukan gitu? Tak. Sakit tak boleh nak gamuk. Sakit dia ni. Sakit kencing manis saraf. Bukan gitu? Jadi orang hok jaga ni setakat uruk-uruk gitu je lah. Tak hilang pun sakit dia. Macam mana dengan orang kencing manis? Hok dia punya jadi sampai ke hitam semua daging dia tu. Sakit macam mana? Sakit yang teramat tu tau. Bersangkatan sakit tu tau. Masih dicuci dia punya kudih tu satu hadah. Pergi klinik lapor. Ada lapor. Dah bukan gitu. Ni orang cerita lah. Pergi klinik, dia lapor hidup-hidup. Apa maksud dia lapor hidup-hidup? Dia ni, dia buang kudih tu kan ke mana? Ke dia biu? Dia tak biu rasa. Mana dia? Dia tak biu tau. Tak biu tau. Tu dia kata dia lapor hidup-hidup. Lapor ni macam lapor daging lembu lepas meleh. Tu lapor lembu mati dah. Tu lapor lembu mati dah. Ini lapor hidup-hidup. Macam mana sakit? Bersangatan sakit. Hilang tak akal dia? Masa doktor ni masa pergi kat doktor ni bukan masa semayang lah, bukan masa semayang. Sekejap je. Sebab dia masa cuci kan tak? Masa cuci luka dia. Masa cuci luka tu bukan masa semayang lah.
Tapi nak tanya tu, sebab dia tak ada biuh. Dia lapuh tu sakit yang bersangatan, hilang tak akal? Nak tanya situ dia. Hilang tak akal? Selama ada akalnya, tiada gugur kewajipan sembahyang daripada seseorang sekali-kali. Ni cerita sembahyang ni. Cerita puasa lain. Ada keadaan syarat membenarkan berbuka kerana sakit, qada kemudian lah. Syarat suruh buka. Syarat membenarkan berbuka, bukan terkadang syarat mewajibkan berbuka. Jangan duduk gitu. Syarat mewajibkan berbuka, bukan setakat syarat membenarkan berbuka. Ada satu tahap sakit dalam bab puasa ni, gugur kewajipan puasa. Akal comel-comel lagi. Gugur kewajipan puasa digantikan dengan fidyah berah. Tu puasa. Ada ketika sakit, syarat membenarkan berbuka, qada kemudian. Ada sakit yang memang sudah gugur kewajipan puasa, digantikan dengan kewajipan berah. Walaupun akal dicomel-comel lagi akalnya. Kalau akal dia hilang dah, puasa ni bukan kata gugur kewajipan, fidyah berah pun tak wajib sebab dia tidak berakal. Ni kita cerita bab sembahyang tiang agama ni. Oh, gamuk. Sembahyang sakit. Sembahyang sakit. Gamuk. Jumpa bagai-bagai dah ni. Ayah haji berjemaah ni waktu di masjid. Tak pergi masjid dah, uzur duduk rumah, tak ambuh sembahyang. Tengok TV boleh. Tengok TV boleh. Baliklah menantu, bunyi mutu. Menantu dia berjemaah di masjid. Balik je menantu, ayah haji ni pun pelan-pelan masuk dalam bilik. Menantu ni pun naik, tengoklah anak dia, cucu ayah haji tadi. Mana Tok Kim? Mana Tok Kim? Biasalah ayah, biasalah. Ayah, Tok Kim penimpan dia tu dalam bilik. Ayah balik. Pandai ni. Dia cucu, dia tak heran. Anak perempuan dia tak padu. Pada tak padu. Tak padu. Tak padu. Tak pedulilah. Anak puang dia. Dia je. Menatu ni orang lain. Menatu ni orang lain. Dia malu dengan menatu dia. Menatu dia pun buka pintu. Ayah, penimpala. Apa penimpala dah? Allah kata kok. Lah, menantu ni pun gitulah. Lah, kan ayah dia pun. Tapi dia ambil peranan lah sikit. Sebab agak ke dia je yang boleh nasihat. Tapi tak gerak juga. Anak puang dia belum buka mulut jeling dah. Belum buka mulut anak perempuan khas sembahyang tu, dia jeling dah macam nak telang. Tak ambil sembahyang. Alasan sakit. Tapi tadi tengok TV. Pada ni. Dan macam mana dahulu bukan setakat sembahyang 5 waktu tak tinggal, bukan berjemaah 5 waktu tak tinggal juga. Kenapa tinggal sembahyang mudah-mudah? Dia bukan sembahyang sebelum ni. Ada sahaja sembahyang tanpa ilmu tauhid fardu ain, sembahyang tanpa ilmu fiqh fardu ain, sembahyang tanpa ilmu tasawuf fardu ain. Selama ni bukan sembahyang dah. Ada tradisi. Exercise dia bersenam dia bukan sembahyang gitu. Lepas tu dia boleh tinggal sembahyang mudah-mudah. Alasan sakit. Tak ada. Alasan sakit tak ada. Kalau tanya, Haji puasa tak Haji? Allah, tahun ni sakit. Doktor pesan jangan puasa lah. Boleh buat alasan lah tu. Memang dia sakit. Dia buat alasan tak puasa kerana sakit. Betul lah. Kerana sakit, dia tak puasa. Ada keadaan yang mana, masih lagi wajib diqadakkan kemudian. Ada keadaan yang macam mana sudah gugur kewajipan puasa. Semayang tak ada. Semayang tak ada. Semayang duduk sini je. Semayang duduk sini je. Duduk di akal. Selagi akal sedar, kekal kewajipan semayang. Bersangatan sakit sekalipun, kekal kewajipan semayang.
Kekal kewajipan sembahyang. Kemudian macam mana nak bersembahyang. Itu belajar pula macam mana sembahyang orang sakit. Yang nak bicara di sini, kekal kewajipan sembahyang 5 waktu. Bersangatan sakit macam mana pun, kekal kewajipan sembahyang 5 waktu. Dah sakit sangat ni, tak boleh bergerak ni. Dia punya kaki dia patah, makna beti patah, lutut cabut, ni peha patah ni. Berteriak-teriak ni, macam mana nak semayang. Tu cerita pula macam mana nak semayang. Tu yang kedua. Ada ni, yang kedua. Ada. Sakit ni kok kita jamak lah semayang. Pakai pandangan Imam Nawawi contoh. Tu cerita macam mana nak semayang. Tu cerita yang kedua. Kita cerita ni kekal berkaitan dengan kekal kewajipan sembahyang. Cara mana nak sembahyang? Hak tu kena belajar semula, belajar cara nak sembahyang pula. Jadi kita ni mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Duduk sini, duduk akal. Selagi berakal. Walaupun sampai peringkat sembahyang dengan perlakukan di hati. Nanti bicara bab rukun qiyam. Nanti masuk bicara bab rukun qiyam. Bagi orang qiyam berdiri pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa. Kuasa tu macam mana? Sebaliknya lemah tu macam mana? Lemah pula daripada berdiri pindah kepada duduk, lemah juga pindah pada mengiring, lemah juga pindah pada melentang, isyarat dengan kepala, isyarat dengan mata, lemah juga sebab mata pejam rapat tak nak buka. Maka memperlakukan solat dengan hati, kewajipan sembahyang kekal selagi akal sedar. Ini mazhab Syafi'i kita dengan mazhab Hambali. Ada. Adapun mazhab Maliki dengan Hanafi, ini saya beritahu dahululah. Mazhab Maliki, Hanafi, last kali kewajipan semayang, ketika melentang, boleh angkat kepala daripada bantal untuk isyarat pada rokok, isyarat pada sujud. Sampai satu tahap, bukan kepala tak boleh nak angkat. Tangan pun tak boleh nak angkat, dah klik-klik je mata. Mazhab Maliki, Hanafi, gugur kewajipan sembahyang. Ini bukan sakit. Mana ni? Dia bukan dah kadang sakit, dia dah kadang lemah gitu. Ada dia sakit tu dia sakit lah. Tapi bukan dia merasai sakit. Dia tidak merasai sakit, tapi dia sudah lesu je. Kepala nak angkat daripada bantal. Tangan betul nak angkat dah. Mata je klik-klik. Maka mazhab Maliki Hanafi gugur kewajipan sembahyang. Atau ada sikit. Ada ni. Tapi waktu dia bukan bersangatan sakit, dia bersangatan lemah. Tenaga dia tak ada langsung dah. Terlantar dah dianya. Dia sakit ke tak? Ada yang merasai kesakitan, ada yang dia tidak merasai kesakitan. Dia boleh cakap perlahan-perlahan, sakit tidak rasa apa. Tapi dia sudah tidak ada tenaga. Bersangatan lemah dia panggil. Nak angkat kepala daripada bantal, faham tak ni? Dia kalau semayang melentang atas bantal, selesai baca Fatihah, dia pun nak rokok. Dia wajib kena angkat kepala daripada bantal sedikit. Lepas tu baca tasbih dan rokok. Dapat tamat ninah, jatuhkan kembali kepala atas bantal untuk iktidal. Lepas tu, dapat tamanninah iktidal kepala atas bantal, angkat kepala dari bantal untuk sujud. Cukup dah tamanninahnya, nak lakat lama-lama tak tahan juga. Cukup tamanninahnya, boleh tasbih sekali, tak kira lah. Dia pun jatuh kepala atas bantal kembali untuk duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua, angkat kepala dari bantal pula. Kepala tak boleh nak angkat dah dianya. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, untuk rokok, pejam mata, iktidal, celik semula. Sujud yang pertama, pejam mata, pejam celik semula. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Nak pejam celik macam mana? Mata tak boleh buka dah.
Tapi akal masih lagi sedar. Wajib memperlakukan sembahyang dengan hati. Mazhab Maliki Hanafi, tak ada sembahyang dengan hati, tak ada sembahyang isyarat dengan mata. Hanya last kali isyarat dengan kepala sahaja. Tak mampu nak isyarat, rokok sujud dengan kepala, gugur kewajipan sembahyang. Itu mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Ada ni. Tapi nak ceritanya, situasi itu bukan sakit. Cuma bersangatan lemah. Ini kita cerita ni orang yang bersangatan sakit. Sakit yang teramat. Tiada gugur kewajipan sembahyang daripada seseorang sekali-kali. Faham? Pening kepala, dok semayang, dok tahulah. Ini cerita orang negeri lain dah, bukan negeri Terengganu. Dia ziarah lah anak beranak dia. Yelah di Afrika lah kita kata. Afrika Selatan ke Afrika Utara, dok kira lah. Oh lah, ayah haji. Ayah haji lah. Keluarga dia memang panggil apa? Memang ra'i lah. Bukan. Dia memang dia jenis apa ni? Kalau adik-adik bersalang dengan abang, kakak cium tangan belaka. Bersalang orang tua cium tangan belaka. Beradab sopan lah anak beranak ni. Memang siapa tetamu kau memang bersalam, tak suruh budak-budak ni. Salam cium tangan. Dia gitu. Anak beranak ni memang dia salam belaka. Bersalam belaka lah. Sepupu, dua pupu, lelaki ke perempuan ke, dia bersalam belaka. Gitu. Dia bersalam lah apa? Beradab sopannya lah. Salam. Biarlah orang mari tu sepupu, dua pupu pun bersalam. Beradab sungguh ni. Tapi pala dogo pakai skirt. Tapi bak bersalam beradab sungguh lah. Cium tangan lagi. Ada ni. Jangan main. Ada lah. Yang negeri yang seumpama tu. Cakap-cakap. Bahasa pokcik kan gitu. Pokcik tak semayang dia ni awang. Ayah haji. Sakit lutut. Tak nak semayang. Tak semayang. Sakit lutut. Ayah haji apa gitu? Tak semayang kan sakit lutut. Sakit lutut. Ni cerita betul ni. Kata gamuk cerita pula. Belum ni tak pernah tinggal semayang. Dia kata sakit lutut tak semayang. Kata. Nak sabarlah duduk di Afrika pun. Nak sabar macam mana tak tahulah. Dia kadang-kadang bagus. Dia banyak tolak ansur lah. Dia ni dak ekstrim. Kita nak ekstrim lah. Ekstrim mana ni? Hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Semua tak boleh kan? Apa dah? Apa? Terkongkong kehidupan. Ada bagus. Dia tak ekstrim. Bagus. Dia lepas maghrib. Dah siang hari berkahwin semua. Lepas maghrib. Baca Yasin. Bagus. Baca Yasin belakang ni satu rumah. Bagus. Tapi nak cerita apa? Dia tidak ekstrim. Dia bagus. Dia berlapang dada. Lepas isyak, dia karaoke pula. Sama-sama nak muda. Tu barulah bagus. Kalau lepas maghrib tu, orang tua nak mati. Kalau lepas isyak tu, orang muda amat lagi nak mati. Dia berkaraoke, berjoget. Joget lambok pula lepas isyak. Siapa tengah malam? Bising bangun. Nak tidur tak boleh. Lepas maghrib tadi baca Yasin. Suti rumah baca Yasin. Allah kata, toleransi sungguhlah. Kita duduk kapung buat gini, hambak dia orang lah. Kita ni. Kalau kita duduk Terengganu buat gitu tau. Maghrib baca Yasin, lepas isyak joget lambuk. Macam mana kalau kita duduk Terengganu? Orang buat mana ke keluarga kita? Agak dengar mak? Ada juga. Dikira macam kita ni, macam ekstrim lah. Allah tu tak boleh, orang ni tak boleh. Dia nak bebas. Memang biasa sahaja orang menggunakan alasan sakit, sebab itulah dok semayang. Sakit nak semayang macam mana? Nantilah saya qada. Ada pula cakap gitu. Waktu tu memang berat-berat belaka tu.
Ni cerita bersangatan sakit. Hak tadi tu bersangatan lemah. Hak tadi nak angkat kepala daripada bantal tu, itu bersangatan lemah. Kita boleh lah. Sebab biasanya yang bersangatan lemah ni, bukan kata kepala tak mampu nak angkat daripada bantal. Tangan pun nak lap mulut lepas makan pun kena anak-anak yang lap. Mana dia tak boleh cakap, boleh perlahan-perlahan. Mata kelip-kelip-kelip. Ada ni. Orang kenal belaka. Tapi dia jadi lemah sangat-sangat tubuh dia. Tapi kalau mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, kekal jipang semayang. Tapi agak rumit kepada yang menjaga. Yang menjaga rumit lah. Sebab nak kena sempurnakan syarat sah lah. Uduk mudah je ambil. Najis-najis tu. Memang pakai paper. Yang terlantau seumban memang pakai paper. Nak kena basuh najis dan pamper untuk semayang. Dia agak keberatan atas yang menjaga. Atas yang sakit ni, yang sakit. Lagi sakit, lagi mudah semayang. Lagi sakit, lagi mudah semayang. Hak payahnya, orang yang jaga, yang nak menyempurnakan syarat sah. Orang sakit ni. Dia mudah je. Berdiri. Tak boleh. Duduk. Senangnya dia semayang duduk. Duduk tak boleh. Mengiring. Senangnya semayang mengiring. Mengiring tak boleh, melentang. Senangnya semayang melentang. Angkat kepala daripada bantal. Tak boleh, pejam dengan mata lah untuk rokok. Tidak, celek mata. Sujud yang pertama, pejam mata pula. Duduk antara celek mata. Sujud yang kedua, pejam. Lagi mudah. Memang lagi mudah lah. Lagi mudah bagi orang sakit. Bagi yang cara ni nak kena basuh najis apa semua ni. Berkewajipan kepada cara. Berkewajipan pada cara. Orang sakit. Kewajipan dia apa? Beritahu nak semayang. Apa kewajipan dia? Wajib minta tolong, wudukkan saya, basuh najis saya. Itu je kewajipan dia. Itu je kewajipan dia. Kewajipan dia suruh orang wudukkan dia. Kewajipan dia suruh orang minta tolong orang basuh najis dia. Lepas tu dia tunggu je. Sebab masa Allahu Akbar. Semayang melentang. Mudah jadi semayang. Yang berat ni siapa? Yang jaga tu. Tapi kalau sampai tahap kepala pun tak boleh angkat daripada bantal, bolehlah. Tak payah mayang lah. Baca Quran, berzikir sudahlah. Ada ni. Mana kita bolehlah beritahu, tak payah mayang, baca Quran, berzikir, beristighfar, berselawat. Gitu. Ada ni. Ya, memang betul. Bagi orang sakit, bertambah sakit, bertambah mudah semayang. Mana mudah semayang berdiri dengan duduk? Duduk sedap, tak latar je. Tapi tak boleh. Sebab berdiri tu rukun bagi semayang fardu. Kalau sakit, tak mau semayang, peliklah jadinya. Sebab lagi sakit, lagi mudah semayang. Ada. Ini, dan kitab Wisyah kita ni. Permulaan tajuk, Kitabus Salah. Kita bicara di sini, hak bab kewajipan. Kalau kanak-kanak yang belum baligh, memang kita maklumlah dia tidak ada kewajipan. Tapi kalau kanak-kanak tu umur 7 tahun sahaja, 7 tahun, ada ni, berkewajipan atas dua bapa kena ajar molek perkara ni. Ni kena ajar molek. Umur 7 tahun, berkewajipan kena ajar seumpama ni. Umur 7 tahun, 8 tahun, dia patah tangan, patah kaki. Pada ni, sakit sangat dianya. Ataupun 7-8 tahun, dia berkhitang. Sakit dia berkhitangnya, contohnya. Kena cerita ni. Kewajipan semayang kekal. Mak ayah tetap wajib suruh kanak-kanak ni semayang. Mana kena ajar di sini ni, kena ajar. Kanak-kanak tu kita maklumlah. Kanak-kanak belum baligh, semua orang tahu belaka hukum dia. Dia tidak mukallaf. Dia tidak ada kewajipan semayang. Tapi mak ayah 7 tahun kena buat seumpama ni. Sakit macam mana pun budak ni, mak ayah kekal wajib suruh dia semayang. Ada ni. Nak latih anak kita, mung sakit macam mana pun, mung kekal kewajipan semayang selagi otak musda. Ada ni.
Ini cerita-cerita atas diri sendiri. Nak jadi diri sendiri ni seumpama ni, hok dalam kitab ni, nak jadi diri sendiri seumpama ni, hok dalam kitab ni, kita kena didik asuh sebelum dah balik dengan kewajipan ni. Dengan kewajipan ni. Kita wajib didik bermula daripada umur 7 tahun sampai umur 15 tahun. Umur belum balik. Umur kanak-kanak. Oh, kalau kita kok sakit awang, biarlah tak mayang pun, mu tak balik lagi. Kalau ayat tak balik lagi, mu tak wajib semayang, kenapa masa segar kita suruh dia semayang? Pandai? Kenapa masa segar kita suruh dia semayang? Dia subuh-subuh cuti sekolah ni mengatuk mata, kita pergi kejutkan dia suruh semayang juga. Gunalah ayat tadi, mu tak balik lagi. Kenapa suruh dia semayang walaupun tak balik lagi? Dah dia mau 7 tahun dah. Mau 7 tahun ni kita wajib suruh dia semayang masa segar je ke? Masa segar je. Sakit dah suruh semayang. Kita belajar mana gitu? Umur 7 tahun, kita wajib suruh semayang. Anak kita ni, sehat ke, sakit ke, bersangatan sakit ke, kekal kewajipan atas kita. Suruh dia semayang. Jangan sesekali, mu sakit awang, tak semayang lah. Anak tu besar nanti, dia segar dia semayang, dia sakit dia semayang. Mak ayah dia ajar gitu. Faham tak kita mak ayah ni? Allah sianglah ke budak tu sakit, tangan dia patah, kaki dia patah tu. Allah ayahmu pun nak sesemayang juga. Lah. Allah ayahmu. Nikah dengan dia pun semayang. Masa belum nikah tak mayang pun. Dia ukit orang selama. Oh jahat sungguh lah. Oh jahat sungguh mak. Oh dia ukit kisah ayah dulu tak semayang. Lepas kahwin dengan dia baru semayang. Oh, buat lebay. Anak sakit, tangan patah, kaki patah. Duk angkat musuh semayang juga, ambil wuduk juga. Oh, buat lebay. Apa ni? Pun sama lah, bukan Terengganu lah. Bukan Terengganu belaki. Hak tak molek bukan Terengganu belaki. Lah, takkan negeri kita pula. Ni kita molek belaki. Negeri kita ingat baik tu. Terengganu Darul Iman kan? Jaga status Darul Iman kita. 7 tahun, ibu bapa berkewajipan suruh semayang. Sehat ke, sakit ke, bersangatan sakit ke, kita kena ajar dia. Sakit, semayang gini. Bersangatan sakit, semayang gini. Kalau tangan patah, ada seming di tangan. Kena wuduk, kena tayamum begini, lepas tu kena semayang. Begini-begini, ajar lalu dah. Oh, tak boleh nak bangun ke? Oh, kalau bangun jadi hanyut kepala mutah budak ni. Semain duduk. Ajar semain duduk. Duduk pun nampak nak terbalik juga ni. Ajar dia semain mengiring. Ajar dia semain melentang. Nak cerita apa? Nak latih. Ini semayang. Tiang agama. Ada ni. Tengah-tengah berkecamuk berperang. Tengah-tengah berkecamuk berperang. Ada semayang juga, nama dia semayang Syiddatul Khawf. Semayang dah kan bersangatan takut, sedang berkecamuk perang, wajib lagi semayang. Ni cerita semayang ni. Tiang agama ni, kita kena faham molek kedudukan semayang tiang agama ni. Kan bulan Rejab terdahulu kan, dulu cerita bab Isra' Mi'raj, timur kewajipan semayang. Biar faham molek bab semayang ni. Tiang agama ni, yang pertama-tama yang akan ditanya. Di hari akhirat selepas dia beriman. Anda ni. Macam mana bab iman. Kena mantap molek. Kena kejap molek dengan akidah yang sebenar. Semayang tiang agama pun biar mahir molek. Ilmu biar kemah molek bab semayang ni. Bukan semayang adah tradisi saja. Itu bukan waktu. Itu bukan agama gitu. Itu bukan agama. Tu kata nak beragama. Balik pada ilmu agama. Biar kena molek. Apa dia usuluddin? Tapak agama. Iman akidah. Apa dia imaduddin? Tiang agama. Iaitu semayang. Biar kena molek. Nak selamat dunia akhirah. Agama ni biar kena molek. Nak beragama ilmu kena kemah. Fadha'in tauhid pekoh tasawuf.
Anak kita sakit ni, kita tekan juga semayang. Kenapa? Kerana kita kesian pada diri kita nanti. Tidak, kita akan dihukum pada hari akhirat. Yang kedua, kita kesiankan anak kita. Sebab apa? Sebab kita tak ambuh anak kita. Apabila dia besar, dia sakit tak semayang. Bukan makna Allah kesiannya ke budak, dia sakit. Yang pertama, kita kena kesian belah pada diri kita sendiri. Kesian belah pada diri kita sendiri ni, kita ayah, kita mak ni. Kewajipan atas kita tak tunai kewajipan, nanya kita di padang mahsyar. Kerana kita kesian belah dari diri kita sendirilah. Kita tekan sembahyang pada anak kita pada masa dia sakit. Yang kedua, kita kesian belahkan anak kita. Takut nanti kalau kita tak didik betul-betul, masa dia kanak-kanak, semayang, kita sihat, kita suruh semayang, sakit, kita tak apalah mudah semayang, sebab mu sakit. Kesian anak kita nanti bila dia balik, dia sihat, dia semayang, dia sakit, dia tambah semayang. Kesian anak kita masuk neraka, anak kita. Kita nak anak kita masuk neraka kalau jadi gitu. Kesian diri kita, takut masuk neraka, kesian pada anak kita, takut kemudian dia masuk neraka, tekan boleh, buat hukum ni. 7 tahun, tak ada. Tak ada sebarang alasan, tidak ada sebarang alasan. Contohlah kalau kata budak tu berkhitang. Contoh budak tu berkhitang, nak semayang berdiri, tak boleh. Semayang duduk boleh tak main duduk? Nak main duduk macam mana ni? Tengoklah macam mana boleh buat. Tak boleh. Tak apalah. Baringlah, baring. Oh, baring tak boleh juga. Kalau baring tak boleh juga, kambuh kan? Dan kalau baring tak boleh juga, kambuh lah. Apa dia lagi? Berdiri tak boleh, duduk. Duduk tak boleh, baring. Baring tak boleh. Kalau baring tak boleh, nak kan? Tu kata kambuh tu. Baring lah, baring. Semayang. Lepas habis baca Fatihah, angkat kepala daripada bantal, baca tasbih dalam rokok. Lepas tu sampai Allah menhamidah, jatuh pula atas bantal, kita ajar ke dia. Mungkinlah beberapa waktu je lah sakit berkhitang zaman sekarang ni. Dia tak lama mana sakit, letaklah sehari 2 hari pun kita ajar. Anak kita pun ingat dada ni, anak kita ingat dada. Sebab apa? Anak kita suci. Anak kita tu ahli syurga tu. Kalau mati saat tu, syurga anak kita tu. Saat kalau dia mati, syurga, dia belum balik. Jadi kita ajak agama sebenar pada anak yang suci ahli syurga ni, macam mana? Ni, hak dalam mang dia, bila dia balik. Ni. Tapi cuba tengoklah di hospital tu. Hak wak kanak-kanak tu. Ada dok mak ayah tekan bak solat. Wak kanak-kanak ni bukan 12 tahun ke bawah. Dah, 12 tahun ke bawah. Termasuk bawah dah 7 tahun lah, ada belaka lah situ. Bukan gitu, bukan wak kanak-kanak ni sampai ke umur 12 tahun. Tu wallahu a'lam, saya pun tak pasti tu. Tapi nak ceritanya dalam wak tu ada umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun begitulah. Capur dengan kanak-kanak lagi. Ada tak mak ayah suruh sembahyang? Tak ada. Apabila anak tu balik, cuba kita naik pula ke atas. Orang yang balik dah. Sembahyang ke tak? Ada ni. Ni umur 8, 7, 8, 9, 10 bawah ni. Tak semayang, sakit. Mak ayah semayang, mak jaga tu. Anak tak suruh semayang. Anak tu nanti, naik pula, dia balik. Naik wak orang dewasa. Tengok maksud nak buat orang dewasa. Semayang ke tak di atas tu? Tengok. Semayang ke tak? Tak, semayang juga. Ni kalau kesian takut jadi gitu, kita tekan molek bab-bab ilmu ni. Bab kewajipan semayang ni. Ambil molek kewajipan semayang ni. Biar faham molek kedudukan semayang dalam agama kita. Nak ke agama, semangat agama. Semayang lebih kurang gitu je. Semayang rajin, berjemaah rajin ilmu dia. Memang, kalau orang tak belajar molek, bila sakit, dok semayang. Jadi kita minggu ni terus baca je. Tak ulang balik hak minggu lepas. Hak tajuk minggu lepas. Tak ulang balik hak tajuk minggu lepas. Hak tajuk minggu lepas pun ada jugalah. Yang kena tekan semula hak tajuk minggu lepasnya. Ialah termasuk bicara minggu lepasnya orang yang bersangatan sakit, nak beranak, keluar kepala jongor, saya sebut minggu lepas kan. Kekal kewajipan semayang. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi.
Sebab selagi anak belum keluar sepenuhnya daripada rahim ibu, darah yang keluar pada masa beranak bukan darah nipah. Bila bukan darah nipah, kekal kewajipan semayang walaupun anak keluar kepala jongo dah sekalipun pada masa nak bersalin. Lepas tu nak semayang macam mana? Semayang atas katil itulah. Wuduknya tidak ada, aurahnya terbuka, kiblahnya tak betul, najisnya banyak. Itu syarat sah yang tak mampu dia sempurnakan. Tak dosa apa-apa dah, tapi kekal kewajipan semayang. Dia pun semayang, dia menunaikan kewajipan semayang. Dia mati masa beranak, selain daripada dia mati beranak, mati syahid, dia mati dalam keadaan semayang, tak tinggal. Tak masalah wuduk tak ada, masalah aurah terbuka, masalah kiblat tak betul, masalah najis, banyak najis. Itu semua syarat sah yang wajib disempurnakan jika boleh. Tengah beranak ni memang tak lewat apa dah. Semayang lah, semayang betul-betul semayang. Semayang melentang tu lah. Itulah dia mazhab Syafi'i. Sebab darah yang keluar tu bukan darah nipah. Yang menggugurkan macam semayang, haid dan nipah. Darah keluar masa beranak itu bukan darah nipah. Sakit sangat. Bersangatan sakit sekalipun. Selagi akal sedar, selagi itulah tiada gugur kewajipan semayang sekali-kali. Melainkan pakar mazhab Maliki. Darah yang keluar bersama anak dihukum nipah dah. Gugur kewajipan semayang bukan kerana beranak. Gugur kewajipan semayang bukan kerana bersangatan sakit. Gugur kewajipan semayang kerana nipas. Ada ni. Sebelum keluar anak. Tapi sudah sakit sangat-sangat ni. Darah keluar dah sebelum beranak. Itu bukan darah nipah lagi di sisi pandangan mazhab Maliki sebab belum beranak. Mazhab Hambali belum beranak keluar darah. Dia pakai nipah dah. Gugur cepat semayang. Bukan kerana sakit. Bukan kerana nak beranak. Kerana darah nipah. Mazhab Syafi'i tidak. Darah yang keluar pada masa beranak bukan darah nipah. Keluar dah anak seorang. Ada seorang lagi dalam perut. Kembar, anak kembar. Darah keluar. Itu bukan nipah. Sebab rahim belum lagi kosong. Anak ada lagi seorang dalam. Keluar dah anak seorang ni. Berehat sekejap. Masuk waktu zuhur. Wajib kena semayang. Sebab darah keluar itu bukan darah nipah. Sebab ada anak seorang lagi dalam. Bila darah nipahnya? Saya bicara dah dahulu kan. Bahid, nipah, istihadah kan. Lepas habis keluar anak yang kedua, keluar darah, baru panggil nipah. Barulah gugur kewajipan sembahyang. Atau bicara melepas lah. Kalau keluar paling jongo tu, dengar dia orang kok, setok lah. Kejut lah orang ni. Kemudian minggu lepas saya bicara berkaitan dengan apabila masuk waktu sembahyang, orang yang cukup syarat wajib, maka wajib sembahyang, wajib yang diluaskan. Wajib yang diluaskan. Masuk waktu zuhur 1.20. Dia orang Islam, dia balik, dia berakal, dia suci haid dan nipah, dia berkewajipan solat. 1.20 masuk waktu zuhur. Tapi kewajipan solat ni wajib yang diluaskan. Wajib. Wajib. Pandai ni, wajib. Mana wajib ni bukan wajib segera. Wajib sembahyang. Sebab 1.20 masuk zuhur, kamu cukup syarat wajib. Kamu cukup syarat wajib. Tapi wajib ni, wajib yang diluaskan. Ada masa dia. Wajib yang diluaskan. Bukan wajib segera. Wajib yang diluaskan. Sunat segera. Afdal a'mal as-salah fi awali waqtiha, kata Nabi. Afdal salatnya adalah afdal amal ialah salat pada awal waktunya. Afdal, fadilah, Nabi kata. Tapi kewajipan tu kewajipan yang diluaskan. Ni faham ayat kita. Tiba-tiba tak ada apa hijanya, bersenang-lenang. Duduk main telefon, duduk tengok TV, duduk bersembang-sembang. Duduk bersembang, tak ada kerja buat. Dia tak semayang juga, berdosa, rugi. Dosa ke? Dia wajib solat segera ke? Wajib solat segeralah, sebab dia tak ada kerja. Kita mana ajar gitu? Kita mana ajar gitu?
Sunat solat segera ni wajib yang diluaskan, yang dipanjangkan waktu. Sunat solat segera bagi orang yang ada kerja. Bagi orang tak ada kerja, duduk saja, wajib solat segera, bukan sunat. Ngaji mana? Ada orang ngajar gitu? Lepas tu saya sebut dalam minggu lepasnya, tengok ayat kitab, ambil faham ayat kitab, bukan ambil buah orang mengajar. Orang mengajar hanya menghuraikan apa ayat kitab. Maka kita kena letaklah orang mengajar tu hurai, kena tak selari tak dengan ayat kitab. Kalau selari, kita pakai sebab kita pakai kitab. Dia cuma tolong huraikan. Lepas tu kita ada kitab masing-masing. Wajib yang diluaskan, sunat bersegera ni, walaupun dia tak ada kerja buat. Walaupun hidup saja. Sunat solat waktu. Dia sengaja 3 sunat. Dia sengaja sunat dosa? Sengaja tinggal pakai sunat dosa ke? Saja je dia tinggal pakai sunat. Dia boleh buat. Saja je dia tinggal. Maka berdosalah dianya. Walaupun pakai sunat. Ada? Kita ajar gitu? Saya ada pernah dengar ustaz mengajar gitu. Tak? Ustaz mengajar ke tak mengajar ke? Kitab mana? Sampailah kepada hujung waktu, barulah wajib yang disempitkan. Dia panggil wajib yang mudayak, yang disempitkan. Daripada awal waktu sampai hujung waktu, dia panggil wajib yang muasak, wajib yang diluaskan. Minggu lepas saya tekan dah bab ni. Bab memang saya maklum, ada orang ceramah, orang mengajar pun saya tak maklum. Ada yang ceramahnya, dia kata, masuk waktu, teruskan mesyuarat. Penting mesyuarat daripada semayang. Hak ni lah. Hak masuk neraka wailung, dia kata. Masuk dalam ayat, an salatihim sahun. Lalai daripada semayang. Dengan bahawa apa? Tak semayang juga. Lepas masuk waktu, penting ke mesyuarat. Penting ke dunia daripada akhirat. Hak ni masuk wailung, dia kata. Kenapa? Petilah mesyuarat tu. Semayang zuhur dulu. Teruskan mesyuarat. Bunyi wabang dah zuhur tu. Teruskan mesyuarat. Ni masuk neraka ni? Masuk neraka. Bukan masuk neraka. Masuk wailun. Lubang dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam 40 kali sehari semalam tak duduk dekat lubang ni. Wail. Orang mesyuarat tak berhenti lepas masuk zuhur tu. Tu masuk wailung tu. Sebab apa? Dia lalai daripada sembahyang. Dia penting ke dunia, dia penting mesyuarat. Sekali dengar, ya sungguh tak, dia penting dunia daripada sembahyang. Semayang ni kewajipan yang diluaskan. Bukan kewajipan yang bersegera. Yang kita nak sempitkan agama, kenapa? Dan mana baik kalau mesyuarat tu kita hentikan dahulu sementara untuk kita solat, lepas tu sama mesyuarat, itu atas keputusan kamu lah. Ada ni. Tapi kita nak menghukum bahawa orang yang masuk waktu zuhur, teruskan mesyuarat, tu, masuk neraka belaka tu. Ada macam amuk gitu. Karuk gitu. Tapi mana baik. Dah masuk waktu dah kan. Kita tangguh mesyuarat. Kita semayang zuhur berjemaah. Kita sama mesyuarat. Mana baik? Tu pisang molek lah. Mana baik? Mana baik, mana afdal. Bukan kata, hak ni wajib. Hak ni masuk neraka. Dah. Itu menyeleweng hukum agama, apa panggil? Menyeleweng hukum agama. Dibubuh neraka orang yang tak berdosa pun. Tapi ditinggalkan perkara baik. Memanglah kita banyak tinggal perkara baik. Banyak sangat kita perkara baik yang kita tinggalkan. Nak kita tanya orang lelaki. Orang sembahyang. Mana baik pakai serban ke pakai kopiah? Mana baik? Orang sembahyang mana baik pakai serban pakai kopiah? Baik pakai serban. Dah? Ramai mana orang lelaki pakai serban? Kena tahu betul dia tinggal perkara baik. Rugi tinggal perkara baik. Bukan kata dosa masuk neraka. Dia tinggal perkara baik, rugilah. Orang lelaki, mana baik? Janggut tu, sipang janggut, dengar, cukur janggut. Kalau nak cerita lah, mana baik? Orang perempuan pula, mana baik pakai purdah, mana pakai purdah? Baik pakai purdah, tapi tak pakai. Gitulah kita ni banyaklah tinggal hak lebih baik. Hak bab mana lebih baik tu satu hal lain.
Sekarang ni sedang mesyuarat masuk waktu zuhur. Mana baik kita hentikan mesyuarat sementara, tangguh. Bukan hentikan, tangguh. Kita sembahyang berjemaah dahulu, kemudian baru kita sambung balik mesyuarat. Mana baik? Kita bincanglah. Ni masuk neraka wailung. Penting ke dunia, tinggal akhirat. Tinggal akhirat, orang tinggal semayang. Dia bukan tinggal semayang. Dia meninggalkan semayang awal waktu. Dia meninggalkan amal yang fadilah. Rugilah dianya. Ada ni. Boleh ceramah gitu. Masuk waktu, mesyuarat diteruskan. Tak berhenti mesyuarat. Oh, ni lah. Masuk neraka apa semua ni. Dengar ayat musabah juga. Dah. Kita balik pada hukum. Masuk waktu zuhur. Cukup syarat wajib. Maka berkewajipan sembahyang. Kewajipan yang muasa' yang diluaskan. Sampailah pukul 4.30 pula. Asal 4.40. Betul tak? Sampai 4.30. Ni dia sudah nak ke hujung dah. Sampai di hujung, wajib yang disempitkan. Wajib solat segera. Di hujung. Di awal sampai ke hujung, wajib yang diluaskan. Ambil ayat kitab kita ni molek. Dalam keadaan saya duk hura tu. Ni saya ingat sok modah dalam FB ni. Hura-hura tu. Dekat sejam saya hura tu, dia komen dalam minit 57. Komen dalam minit 57. Dosa lalai mengerjakan solat yang dilewat-lewatkan. Bukan lalai dalam solat. Ni macam radio. Saya tekan, radio lepas saya tekan dah, salah tu. Radio tu kan, an salatim sahun. Radio ni dia mutiara kata, diulang-ulang-ulang. An salatim sahun, lalai daripada sembahyang, bukan lalai dalam sembahyang. Dok khusyuk dalam sembahyang tak masuk wailung, tak masuk neraka sebab khusyuk dalam sembahyang sunat. Lalai daripada sembahyang apa? Masuk waktu, dia melewat-lewatkan. Tu lah, masuk neraka. Waktu bulak diri, ada radio. Ni kami pun gitu juga. Lalai, dosa lalai, melewat-lewatkan solat. Bukan lalai dalam solat. Saya sebut dah, melewatkan solat, itu orang yang tinggal perkara sunat, rugi. Dia komen seumpama tu. Batulah, acak kali dah dalam FB ni. Tapi orang lain-lain lah biasanya. Orang lain-lain. Kalau orang sama, memang akan kena belok lah. Dia nak jadi ustazah pula. Kalau puan, yang jadi ustaz. Kalau lelaki. Tapi rasanya kau perempuan. Rasanya kau perempuan. Nak jadi ustazah pula. Nak tambah. Oh, ni tambah pula ni. Orang sama ni orang sama. Punca terlewat, kena lihat sebab apa lewat. Kalau sengaja, berdosa. Kalau sengaja berdosa. Hilang fadilat, awal solat, hilang fadilat. Kalau berdosa bukan hilang fadilat dah. Hilang fadilat ni orang rugi, tinggal perkara sunat. Dia nak mengajar dalam komen FB. Ni acak kali dah siapa ingat. Punca terlewat, kena lihat sebab apa lewat. Ada ni. Kalau sengaja, dosa. Saja lewat saja je. Sajalah, ada kan? Masuk waktu subuh, saja je, sambung tidur, melewatkan solat, pukul 6.30, 6.40 baru bangun. Sengaja tu. Dosa macam mana? Orang yang masuk waktu subuh, dia sambung tidur balik, yakin akan dapat sedar kembali dalam waktu, sambung tu makruh. Makruh tu bersih. Makruh, betul lah. Buat makruh rugi, tu. Tapi buat makruh bersih ke tak? Tidak, tapi rugi. Rugi tu betul. Lepas tu ada orang WhatsApp saya kemudian. Dia kata ada komen salah minggu lepas tu, dia kata. Saya kata saya tengok dah. Dan saya padam dah kata. Tapi saya ambil gambar. Ingat sama-sama dah. Dengan sengaja dia melewatkan solat, rugi dia kerana tinggal amalan sunat. Amalan yang fadilah. Bukan berdosa. Ada ni. Lepas tu kena faham ni. Wajib yang diluaskan. Waktu yang dipanjangkan. Sebab apa syarak menetapkan waktu semayang, waktu yang diluaskan? Sebab
dalam perkara agama ni bukan semayang saja, banyak perkara lain lagi. Bayangkan kalau syarak menetapkan Zuhur 1.20 sampai 1.30 je. Kena semayang dalam tu, wajib. Barulah tak gerak. Satu suku tu kena standby dah. 1.20, orang Pobang 1.25, 1.30 habis dah Zuhur. Semayang Zuhur. Syarak dah buat gitu. Syarak menetapkan waktu masuk dan waktu berakhir itu agak panjang. Bukan kata waktu masuk 1.20, waktu berakhir 1.30 ke 1.40 ke. Ada. 1.20 sampai asar 4.40. Asar 4.40. Sampai maghrib 7.20. Faham tak? Subuh sejam lebih waktu dia. Mana syarak menetapkan waktu yang panjang. Sebab orang ada pelbagai. Dalam kehidupan banyak lagi tanggungjawab kita yang lain. Bukan hanya agama ni semayang sahaja. Bukan. Orang yang ada tugas dengan majikan. Majikan tugaskan dia kena tunggu waktu ni. Waktu ni tak boleh keluar. Keluar gile-gile. Hak ni keluar pukul 1. Hak ni keluar pukul 2. Ikut waktu yang dia diatur oleh majikan. Keluar pukul 2 ni, Zuhur lewat dah ni. Zuhur 1.20 keluar pukul 2. Solat Zuhur jadi lewat sedikit. Berjemaah Zuhur jadi ketinggalan. Lepas tu macam mana? Dah kita terima dah. Amanah daripada majikan yang kita sudah berjanji pada masa nak kerja akan ikut peraturan yang ditetapkan oleh tempat kerja. Bila kita masuk kerja, kan dia beri kan? Dia punya peraturan dia, waktu kerja dia, waktu rehat dia. Kita pun sign. Mana apa tu? Kita sudah, aku janji akan ikut peraturan. Kita berjanji nak ikut peraturan. Apa hukum menunaikan janji? Wajib. Apa hukum menunaikan amanah? Wajib. Apa hukum mungkir janji? Haram. Apa hukum tidak menunaikan amanah? Haram. Berdosa. Kena faham balik tu. Ni ada orang jahil ni, dia tak peduli dah. Awak kena keluar pukul 2. Orang bang dah tu. Saya takut akan Allah daripada takut akan majikan. Ada orang jahil. Dia takut akan Allah. Majikan dia manusia, dia kata. Takut apa dia majikan? Kamu janji tak itu nak ikut peraturan? Peraturan manusia. Ni takut Allah. Ni orang jahil. Kamu takut Allah dengan mungkir janji. Kamu takut Allah dengan tidak tunaikan amanah. Yang hukumnya haram. Itu takut akan Allah. Saya nak semayang waktu. Tu perintah Allah yang sunat. Kamu ikut peraturan tu wajib. Wajib dengan sunat mana? Hak takut akan Allah. Ada ni. Tapi kalau orang jahil, kena pula majikan jahil pula. Dah mana dia tu? Biasalah bah. Dia takut ke Allah, dia takut ke bah. Bah pusnya. Nak orang boleh lebas orang, dia kata. Susah sungguhlah bas dia. Dah, bah jahil. Kena kata kau jahil lah. Dia balik, pegang dah diri dia. Kamu belajar agama mana? Kamu janji macam mana masa masuk kerja itu? Apa hukum kamu tunaikan janji? Saya nak semayang waktu ni, janji dengan Allah Ta'ala. Jadi dengan Allah Ta'ala, Allah mewajibkan semayang waktu yang luas, bukan waktu yang sempit. Awak ni nak kena mandi air tujuh Allah ni, jahil ni. Ada ni. Ni ada jahil ke ni? Dia tak erti agama. Kalau awal tu tengok dah, tempat kerja tu tengok. Tempat kerja ni, Zuhur tak boleh mayang awal ni. Pukul 2 baru boleh rehat ni. Bukan sokmo. Dia gili-gili. Tak apalah bah. Saya tak mau kerja. Kena gitulah. Kalau tak boleh tunaikan janji, tak boleh tunaikan mana, jangan kerja tempat tu. Lepas tu macam mana nafkah keluarga? Macam mana nafkah keluarga? Allah dan Rasul ada, dia kata. Ni. Hak tukang jahil. Lepas tu, dia senyap rumah. Kalau kita tanya kan dia tak kerja. Tempat kerja. Payah nak mayang waktu, dia kata. Dia kira semayang je dia kira. Agama ni semayang je. Lepas tu syarak. Waktu yang diluaskan. Sebab semayang ni tiap-tiap hari. Sepanjang hari tu ada semayang. Subuh lagi, Zuhur lagi, Asar lagi, Maghrib lagi, Isyak lagi. Besar hikmah. Syarak meluaskan waktu. Meluaskan waktu. Sebab banyak lagi kewajipan lain kita kena tunaikan. Amanah orang lain banyak lagi kita kena tunaikan. Maka terpaksalah tertinggal fadilah sunat salat waktu. Sebab kita nak menunaikan kewajipan yang lain. Itu orang takut ke Tuhan.
Ada orang sampai ke lewat solat. Sebab apa? Duk cara mak ayah uzur. Duk cara mak ayah uzur. Gitu begini, gitu panjang payah, bersiap apa semua. Sudah selirah. Sudah selirah dah. Sudah habis dah. Apa semua. Dia pun buat lawak uzur ni semayang. Dia pukul 2, pukul 3 baru boleh semayang. Dia apa? Tu kewajipan besar tu. Itu kewajipan besar. Pukul 3 tu, waktu ikhtiar lagi tu, bukan waktu jawas. Dia ada waktu-waktu yang fadilah, ikhtiar, waktu yang harum, waktu yang makruh, waktu yang haram. Cuma dah kitab Wisyah ni, dia tak datanglah pembagian waktu tu. Cuma nanti Musak 21 didatangkan waktu Zuhur bermula berakhir, waktu Asar bermula berakhir, waktu Maghrib, waktu Isyak, waktu Subuh bermula dan berakhir. Dia tidak ada pembagian waktu. Zuhur ada 6 waktu, Asar ada 7 waktu macam Isyak, Maghrib ada 5 waktu. Dia tak ada pembagian dia. Waktu kena ngaji kitab besar lagi lah. Dia ada pembagian waktu. Waktu fadilah setakat mana, waktu ikhtiar, waktu pilihan, waktu haru, waktu makruh, waktu haram, waktu darurah, waktu uzri. Itu contoh kalau waktu zuhur lah. Dia ada pembagian 6 waktu bagi zuhur. Itu kena perincian. Tapi nak ceritanya, dia ada waktu fadilah. Dia ada waktu. Kenapa syarat meluaskan waktu semayang? Sebab semayang tiap-tiap hari sepanjang waktu. Kalau tak ada semayangnya, subuh dengan zuhur je tak ada semayang. Bubuh duha tengah tu. Itu dia tak ada semayang. Jadi, zuhur sampai ke subuh, sepenuhnya waktu semayang. Zuhur apa ke subuh, sepenuhnya waktu semayang. Subuh dengan zuhur je, kosong situ sekejap. Jadi bila semayang di tiap-tiap hari dan sepanjang waktu, maka syarat pun meluaskan. Kita jangan menyempitkan agama. Syarat letak, awal ni fadilah. Ni bagus ni untung sini ni, fadilah ni. Tapi ada ketika, dia ada kewajipan yang lain. Tiba-tiba dia peting ke nafsu dia tinggal fadilah. Rugilah dianya. Tinggal fadilah. Kenapa tinggal pakai serban? Fadilah. Kenapa tinggal? Malu. Dia tinggal fadilah kerana malu. Kenapa tinggal pakai serban? Kerana nampak lebar sangat, nanti tak ada nak ngorak-ngorak puang pula. Itu kerana nafsu. Serban ni fadilah. Ada ni. Semayang dengan serban tu fadilah 7 kali. Ada ni. Fadilah. Tapi tinggalkan apa? Kita banyak kena malu. Banyak kena malu. Lepas tu serban tak ada kedok. Tengok dalam almari rumah dia tu. Bertambung serban ni. Dah, kalau ada serban banyak di rumah tak pakai. Ipun-ipun boleh di atas pondok. Biar budak pondok pakai. Duduk sipang dah almari. Pakai dok apa dok. Ipun. Di atas pondok biar budak ambil manfaat. Dia pakai serban. Boleh kat pahala kita ni. Ni duduk hipung. Akhirnya makan tiku. Makan tiku lama-lama. Sungguh kita ni. Satu orang kata tinggal fadilah. Orang panggil. Jadi solat waktu itu sunat. Waktu yang diluaskan sampailah kepada hujung waktu. Melainkan apabila gaib akalnya dengan ketiadaan sengaja daripadanya. Gaib akal, hilang akal dengan tidak sengaja daripadanya. Barulah gugur kewajipan sembahyang, hilang akal. Lepas tu dengan sengaja kita akan bicara baliklah minggu hadapan. Dan tiada diuzurkan baginya, bagi seorang pada mentakhir akan dia akan sembahyang di dalam hadir ni tidak musafir. Tiada diuzurkan pada mentakhirkan daripada waktunya. Daripada waktu. Daripada waktu ni bukan daripada waktu ni, daripada waktu. Dia mentakhirkan sampai ke habis waktu. Dalam hadir ni bukan musafir. Kalau musafir, boleh ditakhirkan zuhur, maya dalam waktu asar. Boleh ditakhirkan maghrib, mana waktu isyak. Bila? Ketika musafir. Ni ketika hadir di sini, tidak musafir. Hadir makna apa? Tidak musafir. Boleh tak kita nak mentakhirkan zuhur, mayang pukul 5 petang? Boleh. Boleh tak kita nak mentakhir maghrib, semayang pukul 9 malam? Musafir? Boleh.
Ketika hadis tak boleh. Tak boleh. Dia kena semai zuhur dalam waktu zuhur. Dia kena semai maghrib dalam waktu maghrib. Dan jikalau banyak pekerjaannya sekalipun. Banyak pekerjaan pula ni. Tak boleh tinggal semai zuhur. Wajib dalam waktu dia. Tak boleh nak mentakhirkan semai ta'asar. Melainkan ketika musafir. Ini kena faham pula ayat ni. Pada mentakhir dalam hadis. Mentakhir daripada waktunya. Daripada waktu ni bukan daripada awal waktu. Daripada waktu dia. Zuhur nak sampai pukul 5 petang. Takhir gitu. Tak boleh tu. Kalau dalam hadis lah. Bukan musafir. Musafir boleh nak takhirkan zuhur. Semain waktu asal jamak takhir. Wallahu a'lam.